Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Kita akan mulakan berita terbaru daripada channel ini. Tekan butang subscribe, like dan share. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon-konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen. Hanya berapa saja, MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa. Tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional kehilangan MCA dan MIC? Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, pada pendapat ini, pendapat saja ya, semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kalau pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-geh pun, untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan Bersatu kah, terpulanglah. Mau buat pergabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah. Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat mereka. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun, tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini.
Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, sepanjang beberapa hari ini, perkara yang amat hangat di seluruh berita ataupun semua penganalisis pengulas politik ialah tentang di mana adanya konon-konon lah, ura-ura lah, konon lah, cerita kabar angin lah yang mengatakan MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, itu hanya berita kabar angin. Walaupun begitu, malam ini, hari ini, pagi ini, hari ini, petang ini, apa-apa sajalah masa yang anda tonton video ini, saya ingin nyatakan bahawa tidak ada keuntungan pun kalaulah MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional. Apa keuntungan bagi mereka? Mungkin anda boleh berikan komen. Apa pendapat anda? Sekiranya MCA keluar daripada Barisan Nasional, adakah yang sanggup untuk menerima mereka sebagai satu gabungan politik, rakan politik di dalam gabungan? Sanggupkah Perikatan Nasional ambil MCA? Sanggupkah Perikatan Nasional untuk ambil MIC? Dan apa kelebihan MCA dan MIC kalau keluar daripada kerajaan? Tidak ada sebenarnya. Jadi tidak ada apa-apa gunanya untuk Barisan Nasional, kerugiankah, keuntungankah kalau MCA dan MIC keluar daripada Barisan Nasional? Kerugian tidak pada UMNO, tidak juga kepada kerajaan ini, kerana MIC dan MCA mereka hanya ada berapa kerusi dalam parlimen. Tidak pun sampai 5 kerusi dalam parlimen. Hanya berapa saja, MIC berapa kerusi dalam parlimen. Tidak akan menggugat apa-apa, tidak akan menjadikan kerajaan yang sekarang ada ini tumbang, apalagi kalau tukar kerajaan, tidak mungkin akan berlaku. Walaupun sebenarnya secara faktanya pun, andai kata Barisan Nasional semua keluar daripada kerajaan pun, kerajaan Madani ini tidak akan tumbang pun, tetap akan kekal menjadi kerajaan sekurang-kurangnya sampai pada PRU 16 nanti. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, jika begitu, apa sebenarnya sebab untuk Barisan Nasional kehilangan MCA dan MIC? Tidak ada apa-apa sebab pun. Lainlah kalau kita cakap tentang UMNO, mungkin mereka kecewa tentang Najib Razak, mungkin mereka kecewa tentang banyak perkara-perkara yang mungkin saja. Tapi untuk MIC dan MCA tidak ada apa-apa isu pun yang mereka boleh timbulkan. Mereka malah perlu bersyukur, berterima kasih kepada kerajaan ini, kerana walaupun jumlah mereka yang sedikit macam tu pun, tapi tetap dianggap amat penting oleh kerajaan Madani ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pada pendapat saya, ini pendapat saja ya. Semua orang ada pendapat masing-masing. Anda boleh bantah, Anda boleh bangkang pendapat yang saya utarakan ini, terpulang kepada anda. Sekiranya MIC dan MCA nak keluar, kalau pendapat saya, UMNO tak payah nak tergeh-geh pun, untuk pujuk MCA atau MIC ni. Biar pergi kat mereka lah. Mereka nak pergi bergabung dengan PAS kah, nak bergabung dengan Bersatu kah, terpulanglah. Mau buat pergabungan baru. Kalau sekarang ini ada Perikatan Nasional, mungkin selepas ini ada Perikatan Paling Nasional. Tak kisahlah
Yang penting pada pendapat saya, kalau mereka nak keluar, biar pergi kat depa. Biar pergi kat depa. Mungkin mereka suka untuk jadi pembangkang, dipersilakan. Tapi setakat ini semua itu hanya kabar angin. Dan kalau mereka keluar pun tiada apa-apa pun kerosakan kepada kerajaan ini. Jadi apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen anda. Sekiranya MCA dan MIC mau keluar, apa pendapat anda? Betulkah mereka mau keluar? Mungkin anda ada sumber yang lain yang mengatakan mereka mau keluar. Tapi pada pendapat saya, tidak akanlah mereka keluar untuk setakat ini, kerana tidak ada apa-apa keuntungan pun. Dan saya fikir UMNO tidak akan tergugat pun. UMNO tidak pun rasa kecil hati kalau mereka keluar. Tinggalkan komen, tekan butang subscribe, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.